Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi, rakaman ni dibuat pada pukul 7.53 pagi, Petari 4/7, 2021, iaitu bersama dengan hari Ahad lah. Jadi, video kali ni saya nak bawakan konsep iaitu sambungan daripada video hari tu, iaitu video hari tu ialah konsep BB flat dan BB break, iaitu BB flat um, kita ke sideway dan selepas tu BB break dan menunjukkan pasaran tu dah ada keputusan lah. Selepas tu pula saya dikatakan saya nak buat iaitu video yang seterusnya iaitu apa akan berlaku iaitu selepas BB flat and then break, selepas tu dia ada code iaitu code multi time frame lah. Jadi code multi time frame ni dia macam ni. Ketika contohnya saya ambil single time frame lah di H4, berlakunya keadaan sideway. Keadaan sideway dia BB flat. Lepas flat tu dia sideway and then dia berlakunya BB break, which mean kita tahu BB break tu ialah dia adalah pelabur dah dapat keputusan, iaitu dah ada keputusan dia nak ke arah mana. Selepas tu pula, contoh berlakunya H4 tu dia berlakunya break, dia pergi ke downtrend. Sepatutnya dia teruskan perjalanan ke bawah, tetapi berlaku yang sebaliknya, dia melakukan uptrend pula. Selepas dia break ke bawah, dia naik ke atas pula, iaitu dia menjadi uptrend. Jadi kat sini lah saya nak beritahu, iaitu konsep iaitu multi time frame, iaitu dia dah break tetapi dia memberi entry di time frame yang lebih besar. Yang itu yang saya nak sampaikan iaitu pada rakaman ni lah, iaitu rakaman tu iaitu bertajuk konsep multi time frame, BB entry lah, BB entry. Jadi yang ni saya akan tunjukkan kat dalam ni. Kita akan pergi kat kita punya chart. Okey, ini kita punya chart. So, sekarang ni saya buangkan semua indikator ni. Okey. Kita delete stars. Kita tinggalkan. Wah, saya rasa saya dah ada ni template. Jadi, BB. Okey, semua sekarang ni kita hanya perlu buangkan dia punya stars saja. Okey. So, dia akan jadi macam ni. Okey. So, sekarang ni hari tu yang ni yang saya nak sampaikan. Hari tu. Yang ini analisa yang kan analisa. Yang ini yang masa rakaman yang hari tu yang saya bagi tahu keadaan time tu dia macam ni. Masa keadaan time tu lah yang video rakaman saya yang pertama tu tentang BB flat dan dia BB break. Jadi kat sini yang rakaman yang pertama BB flat dan BB break. Jadi break dia adalah di sini. Di sini. Sekarang ni saya tak nak bagi tahu tentang yang ni, BB squeeze ni. Yang ni squeeze. Yang ni. Yang ni adalah squeeze. Yang saya nampak ni kan. Ni squeeze. Yang ni squeeze ni. Yang ini saya ceritakan. Iaitu bukan saya tak nak sambung hari tu punya video rakaman. Tapi saya nak orang fokus. Iaitu macam pembentukan dia. Pembentukan dia. Biar perkara tu jadi, baru nak nampak. Tetapi, video analisa di dalam membership, saya ada memberitahu berhati-hati. Iaitu, keadaan BB ni, dia dah break ke bawah, kemungkinan besar dia akan memberi entry di time frame besar, iaitu di time frame daily. Dan video tu juga saya dah upload dalam membership dan saya dah uploadkan juga kepada community group dalam Telegram RTFTT mainnya, iaitu which mean iaitu yang percuma punya, saya share juga kat situ. Walaupun video tu hanyalah untuk membership sahaja, tetapi nawai tu kita nak menolong orang. Jadi saya tunjukkan juga kat dalam group community agar dapat membantu diorang membuat duit dengan lebih selamat
dengan kawalan risiko yang terbaik. Jadi, kat sini, yang ini adalah video saya yang pertama lah. Video pertama tentang konsep BB, iaitu BB flat. Yang ini, which mean korang nampak, flat. Yang ini video yang pertama, masa tu keadaan di sini. Dan saya ada ceritakan, BB flat ni kat sini, dan bila flat, dia akan berlakunya break. Ini break. Okey, sekarang ni pula saya nak bagi tahu tentang condition, iaitu multi time frame punya code. Okey, sekarang ni sepatutnya sambungan sambungan BB ni dah break, sepatutnya price ni dah break, dia naik atas ni, sepatutnya dia drop ke bawah lah. Tetapi kenapa pula dia dah berada kat sini, dia terus naik ke atas? Itu persoalan dia, kan? Itu persoalan dia. Kalau tahu macam tu, baik aku buy kat sini. Yang ni yang saya nak rungkaikan. Iaitu, cara dia, okay, first nampak dia berlakunya macam ni. Sepatutnya, dia berlakunya di sini, dia sepatutnya jadi seperti ini. Seperti ini. Maknanya dia break, yang ni sideways, dia break ke bawah, nampak? Dia break ke bawah. Maknanya market dah ada keputusan. Dia dah break ke bawah. Sepatutnya dia memberi entry dia middle band and then drop lah ke bawah lagi. Tapi tak pasal-pasal yang case-nya ni, dia dah break ke bawah. Sepatutnya dia memberi entry kat sini. Tetapi dia berlakulah sebaliknya, dia naik ke atas. Sepatutnya kenapa? Kenapa dia tak jadi macam ni? Tapi dia berlaku pula, dia macam ni pula. Okey, yang inilah saya nak rungkaikan. Jawapan dia senang saja. Kan? Nak kata senang, tak senang jugalah sebab dia perlukan kemahiran. Okey, macam ni. Yang pertama, kita cek di sini. Okey? Kita rungkaikan. Yang pertamanya adalah kat sini, dia dah sideways. And then, dia dah break ke bawah. Lepas tu, dia memberi entry kat sini, middle band, and then dia break ke bawah. Okey, jawapan dia kita cek di daily. Daily masa tu, dia masa ni, BB dia masih buka. Yang ini, jelas-jelas dia buka ke bawah. Lepas itulah dia boleh berlakunya dropping dia lagi kuat. Okey, yang ini pula, kita cek di H4. Okey, yang ini, dia sideways. Dia break ke bawah. Dia break ke bawah. Kita cek di time frame daily. Dia memang buka ke bawah. Habis tu, yang ini, dia break ke bawah. Yang ini, yang saya masukkan. Okay. Situation dia, dia sama. Yang ini, satu dia sama yang ni. Dia sama dengan ni juga. Nampak? Di video masih buka. Sepatutnya candlestick yang ini, yang inilah dia sepatutnya, yang mamat ni lah punca segala-galanya. Dia sepatutnya, dia mesti close dekat sini sebagai CCD. Maknanya dia mesti close, break, iaitu lower BB. Tetapi dia tak break. Jadi apa yang berlaku seterusnya? Datanglah satu candlestick bull yang ini. Bila satu candlestick bull yang ni, nampak tak BB ni dah mula close? Nampak? Ini. Kalau saya tarik garis horizontal, yang ini. Okay, nampak tak? Candlestick yang ni dah mulanya dah jadi bull, dia nak mulai tutup. Datanglah candlestick yang kedua bull, dia tutup. Nampak? Okey, jadi saya alihkan ni, nampak tak position dia, dia dah close. Bila dia dah close, itulah memberi maksud BB ni, kata bukan BB, price ni tak ada kekuatan nak turun lagi. Inilah jawapan dia. Kan? Sebab tu saya kata berhati-hati. Kan? Jangan seronok sangat nak sell. Kan? Perhatikan bentuk BB ni. Sebab itulah kita boleh lakukan buy position dekat area sini. Buy position tu pula kita mestilah masuk MA. Tetapi dalam kes ni saya tak nak tunjukkan MA tu lah. Saya nak orang perhatikan pembentukan BB tu. Benda ni memang
Selalu saya buat. Okey, sebagai contoh. Sebagai contoh, yang ini dia dah break ke bawah. Nampak? Sepatutnya, dia ni, dia macam ni. Nampak? Ataupun saya ambil yang kes yang sebelum ni lah. Nampak tak dia break ni? Dia bila break, condition ni, bila dia jadi datangnya bear, yang ini, okey, kita buat ni, bear, BB dia masih buka ke bawah. Datanglah candlestick bull. Candlestick bull ni dia datang, BB tu pun masih buka ke bawah. Datang candlestick bear ataupun bull yang mengatakan dia nak ke atas, tetapi candlestick lower BB ni dia masih buka ke bawah. Itulah reasonnya tendency untuk dia drop. Bila dia tendency untuk drop, jadi kita tahu BB ni dah boleh squeeze, bermaksudnya ada entry datang frame yang lebih besar. Jadi makanya dia bagi entry dekat middle band. Kalau dekat MA tu, dia bagi MA purple dekat daily. Okey, situ dah cukup. Okey, cuba lihat dalam keadaan sini. BB bull datang. Okey, maknanya dia nak drop ke bawah lagi. Tiba-tiba dalam perjalanan, dia memberi satu candlestick bull dekat sini, keadaan lower BB ni ada dua bull kalau perasan betul-betul, 1 dan 2. okey, 1 dan 2 ni memberi maksudnya lower BB ni dah tutup. Bila lower BB dah tutup, korang jangan haraplah dia nak turun lagi. Maknanya dia masih dalam keadaan sideways. Inilah memberi maksudnya BB tu, price tu tiada kekuatan untuk dia drop. Dia maknanya dia nak berlakunya sideways ataupun dia naik ke atas. Tetapi kalau untuk mendapatkan reward yang lebih besar untuk buy position, kita nampak je signal ni dah tutup, and di H4 kita boleh lakukan buy position di MA, pink di H1 ataupun H4. Nanti kita akan masukkan. Siapa belajar BB Mastery, dia tahu ada MA. Dan bila satu candlestick sini, yang ini datang, yang ini dia datang, BB tu betul-betul flat, makanya di daily dia dah akan jadi automatic flat. Nampak? Ni lah saya masukkan. Dia dah betul-betul flat. Next candlestick, yang ini. Yang ini terus je masuk buy sebab dia dah flat. Jadi bila masuk buy kat sini, kita tandakan yang kat sini, siapa dia? Inilah candlestick yang kedua. Candlestick yang kedua ni lah dia memberi entry. Nampak dekat sini? Sini dah dia memberi entry. Jadi, kalau situ memberi entry, okey, kita marking betul-betul lah kat sini. Sini adalah memberi entry di support. Okey, saya delete semua ni. Kita tandakan ini, dia memberi entry di MA pink. Okey, saya masukkan moving average. Saya masukkan nombor 5. Limited tukar pada low. Tukarkan warna deep pink. Kita masukkan yang ni. Okey, kita masukkan lagi. Dia memberi entry sama ada di H4 ataupun H1. Tapi kita boleh check. Okey. Ni, kita pergi sini. Okey. Mana yang kat sini ni, kita boleh check di H1. Nampak tak? Dia memberi entry. Inilah saya masukkan. Kenapa dia memberi entry? Yang ini BB dia masih buka. Selepas tu, bila saya cakap, kalau berlakunya dah jadi uptrend, sini dah jadi uptrend, ni dua candlestick ni, dia dah jadi uptrend, makanya dia akan memberi entry dekat sini. Itulah kisahnya. Kenapa dia boleh bagi entry kat sini dan terus naik ke atas? Jawapan dia ada di daily. Di daily keadaan BB dia dah tutup. Itulah jawapan dia. Jadi dekat sini, kalau nak katanya saya buat andaian, kalau nak katanya saya membuat andaian, oh, price ni dah berlaku, bolehlah sembang, kan? Lepas tu bolehlah buat backtest. No. Siapa yang ada dalam membership, dalam RTFTT, rakaman ni dibuat pada 4 hari bulan 7. Kan? Maknanya korang boleh katalah, saya kata, benda dah jadi, bolehlah buat backtest. No. Boleh buka di dalam membership selama seminggu. Bermaknanya,
bermulanya tarikh 28 hari bulan 6, saya ada katakan sampailah 28 bulan 6, sampailah 2 hari bulan. Tetapi saya mengatakan 3 hari. Maknanya 28, 29, 30 hari bulan 6, 3 hari berturut-turut. Saya ada mengatakan fokus pada buy sahaja. Kan? Fokus pada buy sahaja. Jangan fokus pada sell. Kerana apa? Trend dia nak naik ke atas. Siapa yang ada dalam komuniti dalam kita punya RTFTT, saya ada katakan, saya ada share. Video tu saya share setiap hari subuh. Saya lakukan setiap hari. Saya nak bagi yang terbaik kat dalam komuniti dan nak memberi yang terbaik dalam membership. Jadi video tu saya buat setiap subuh. Selepas solat subuh, insya-Allah saya kena buat. Tapi seminggu tu memang saya buat. Saya buat tu, saya share. Maknanya saya dah upload ke dalam membership dan saya uploadkan juga dekat dalam grup komuniti yang percuma tu, dan saya uploadkan juga kat situ. Sebab apa? Video tu sepatutnya dalam membership. Tetapi kenapa untuk komuniti juga? Sebab niat kita nak membantu orang. Jadi benda tu dah upload kat dalam membership dan saya share juga kat dalam grup yang percuma. Which mean ada orang yang dah join membership ataupun yang tak join membership, dia dapat manfaat yang sama. Jadi dalam video tu pula saya katakan lakukan buy saja. Jadi buy tu pula dalam membership tu memang jelas saya bagi tahu atas reason apa. Reason apa? Nak buy kat mana? Saya bagi tahu juga nak buy kat mana, dekat bila dah ada juga yang term yang saya bagi. Tunggu bila BB ni dah break. Tunggu bilanya dah break. Dah jadi uptrend. Buy sahaja di situ. Dan ramai insya-Allah. Alhamdulillah dah buat duit. Jadi dekat situ, yang video hari ni pula, saya memberitahu yang tips-tips tu. Sepatutnya, dia dah pergi downtrend, dia terus pergilah ke bawah lagi. Tetapi kenapa dia naik atas? Jadi naik atas itulah memberi maksudnya price tu dia BB tu dah flat. Maknanya H4 tu dah break ke bawah tetapi daily dah tutup, bermaksudnya price tu tak ada berminat untuk turun pada hari tu, dia nak naik ke atas. Jadi dekat sini alang-alang saya share lah. Okey, di time frame weekly pula. Okey. Sekarang ni di daily. Di daily. Kita check apa di weekly beritahu. Weekly pun dia dalam keadaannya masih lagi flat. So, maksudnya bila flat ni, bermaksudnya price ni, dia akan boleh turun sampai ke low BB, dia boleh naik ke sampai BB. Dia tak ada masalah. Dia jadi sideways lah. Flat ni sideways, sama condition macam ni juga. Macam yang ini, dia boleh jadi. Cuma dia sebabkan dia time frame besar. Jadi dekat sini, inilah berlakunya dia dalam keadaannya masih range dalam keadaan sideways. Nampak tak? Dia drop. Yang ini dia drop. Tiba-tiba pula datang mamat ni dia tutup pula BB flat. Makanya dia boleh dah naik atas. Nampak tak? Daripada upper BB dia turun sampai ke lower BB. So sekarang ni dia beri entry kat sini. Nampak? Keadaan sini dia flat. So dekat sinilah dia sideways ni. Dia boleh pergi naik atas ni memberi entry and then dia drop balik mencari lower BB and then dia naik balik mencari upper BB. So sekarang ni condition yang ini sama yang macam ni. Yang inilah perbatasan dia. Jadi apa perlu lakukan? Kalaulah ada satu candlestick yang break di atas middle band, bermaksudnya kena balik pada keadaan basic. Kalau ada candlestick break di atas middle band, bermaksudnya dia dah jadi uptrend. Kalau break di bawah lower band, di bawah middle band, bermaksudnya dia dah jadi downtrend. Itu adalah asas. Yang saya bagi tahu masuk hari ini adalah iaitu berhati-hati. Iaitu ni. Dia dah drop ke bawah tetapi kenapa pula dia boleh naik atas ke sini? Jawapan dia inilah kod multi time frame. Kalau dia dah break ke bawah tapi abang besarnya daily pula tutup,
bermaksudnya dia naik ke atas. Itulah memberi keuntungan untuk entry. Perhatikan hujung bibir ni. Jadi yang macam ni, yang ini condition dia, saya akan cari target sell di sini nanti, di middle band. Sebab apa? Sebab lower BB ni, dia masih ada ruang yang besar. Jadi dekat sini, saya beranggapan penurunan ini adalah memberi entry kenaikan di sini untuk memberi entry di middle band. Dan ada ruang kat sini, banyak lagi kat sini. So, bermaksudnya, dia boleh drop ke sini. Kalau saya nak buktikan, kemungkinan boleh jadi macam ni lah. Kita check di weekly. Nampak tak? Yang ini kata dia memberi entry kat sini. Tapi dia naik atas sikit lah. Kalau kita nak check di time frame H4, yang kecil sedikit, yang macam ni. Maknanya dia drop. Okay. Lepas tu nampak tak ada ruang yang besar kat sini. Bermaksudnya dia memberi entry di sini. Middle band. So, sama dah. Nampak? Di sini nampak ruang dia besar. Kita check di daily. Nampak tak ruang dia besar? Bermaknanya, besok 5 hari bulan, middle band ni kemungkinan besar dia akan drop ke arah sini. So, bila ke arah sini, maksudnya kita mencari entry sell dekat area sini. InsyaAllah lah. Saya tak boleh janji dia dekat mana besok. Tetapi inilah range yang dekat sini kemungkinan. Perhatikan middle band ni. Maknanya, carilah peluang sell. Sebabnya, inilah nampaknya lower BB ni dia masih ada ruang. Masih ada ruang memberi entry. Sama juga macam yang ini. Nampak? Trademark dia berlaku. Trademark dia berlaku sama. Ini, okay, ni sama ni. Jadi, di sini pun H4 pun sama. Kalau case macam ni. Nampak? Macam tu je. Itu je kod multi time frame. Harap-harap video ni membantu korang semua lah. Okay? Maknanya tak kisahlah dalam membership ke, bukan membership ke, umum ke. Jadi, video ni membantu korang juga. Okay? Itu sahaja pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.